Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala Rasulillah wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pengurusi majlis Datuk Kamil, Tuan Omar, Puan Sri Maznah, seterusnya ahli keluarga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari itu dalam kuliah yang pertama, alhamdulillah saya sempat sebut bahawa antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ketika mana dia sakit, Allah akan mengarahkan para malaikat untuk menuliskan kepadanya, orang yang sakit tu, kebaikan yang dia buat ketika mana dia sihat. Antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat lain ialah, saya ulang sekali lagi, ketika mana umat Nabi Muhammad itu sakit, 2 hari ke, sebulan ke, 14 tahun ke, Allah akan mengarahkan para malaikat untuk malaikat tulis ke semua ibadat yang dia duk biasa buat harian. Contoh mudah, kalau muazzin tu dia tok bilai, tiap-tiap hari dia azan 5 kali. 4 tahun dah duk azan, tiba-tiba lumpuh 10 tahun. Maka Allah Ta'ala arah malaikat 10 tahun dia sakit tu, tulis macam mana dia duk buat kebaikan dan ibadat tu. Macam dia azan tiap-tiap hari juga. Jadi, biasakan harian kita penuh dengan zikir, penuh dengan kebaikan. Supaya bila kita sakit pun, Tuhan akan tulis kebaikan yang sama kepada kita dalam buku amalan kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah hari ini Jumaat, Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk Jumaat di bumi kawasan yang terbaik dalam dunia ni, iaitulah Masjidil Haram. Alhamdulillah. Saya berapa belas tahun dah tak pernah muntah. Kan? Lu ingat balik kan, berbelas tahun dah. Bukan kata sihat belas tahun, sakit lain ada. Muntah ni lama dah tak pernah muntah. Tiba-tiba 2 hari lepas, macam mana lupa lah kan, dia muntah. Muntah banyak lah, tak boleh lena. Lepas muntah dia ni pula. Tapi alhamdulillah lah, semua tu ujian dan pengalaman yang Allah nak bagi kat kita lah. Tuan-tuan akan ke Madinah Al-Munawwarah. Saya sebut tuan-tuan tu sebab saya balik dah malam ni. Esok start mesyuarat dah, pagi-pagi buta kan. Sampai tu macam tu lah lalunya. Penuh dah jadual. InsyaAllah tuan-tuan akan ke, bila pukul apa esok? 4 petang esok. InsyaAllah 4 petang esok. Oh, naik train semua? Ya. Sakan apa nama ni, package ni. Naik train tak letih sangat kan. Saya pun suka naik train lah. Bas sampai 7 jam kan. Train dia, kita tak letih tu kita seronok, sebab bukan tak letih seronok apa, seronok boleh pergi masjid terus. Yang tu yang seronok lah. Boleh terus ke masjid Nabi SAW. Jadi kita nak ke Madinah.
Nombor 1, Madinah ialah tanah yang kedua termulia dalam Islam. Madinah Munawwarah tu. Dan dia tanah haram lah. Tanah yang kedua yang termulia dalam Islam. Itu yang pertama. Adakah daripada dulu? Jawapan dia setelah Nabi mendoakan kepada Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah, Nabi Ibrahim mai. Tuan-tuan bayang berapa Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Kalau Nabi Isa lebih kurang 2000 tahun lepas. Nabi Isa 2000 tahun lepas lebih kurang. Nabi Ibrahim, wallahu alam lah, dia tak sampailah 10,000 tahun ke atas. No? Nabi Ibrahim mai sini, kosong lah, bangunan tak ada. Cumanya bila tuan-tuan tengok bukit, tuan-tuan kita main Mekah ni, tengok bukit tu, bukit yang kosong tu kan. Bukit tu macam tu lah. Daripada beberapa ribu tahun tu. Dia mana ada pernah ada hotel kot. Tuan-tuan kata dulu tahun 400 Hijrah ada hotel kot Ustaz. Tak ada. Kan yang ada hotel ni hari ni lah. Jadi Nabi Ibrahim datang sini, cerita panjang, dia yang angkat tangan. Nabi Ibrahim berdoa, dia kata, ya Allah, berkatilah bumi Makkah. Berkatlah tanamannya, berkatilah penduduknya, berkatilah airnya, berkatilah apa. Nabi Ibrahim berdoa. Supaya Allah Ta'ala menjadikan bumi Makkah ni tanah haram. Yang dipelihara oleh Allah. Satu, dikayakan oleh Allah dengan keberkatan. Dua, dan tanah haram yang diharamkan untuk berlaku pembunuhan, peperangan dalam bumi haram ni. Sebab tu sebelum Nabi lahir lagi, di Mekah dalam kawasan haram ni tak berlaku perang. Arab kalau nak perang, dia keluar daripada bumi ni. Tuan-tuan pergi kat Tanaim, tu mula tanah halal lah tu. Tanaim kan. Tapi kalau Aziziyah, saya rasa Aziziyah haram lagi. Aziziyah haram lagi. Aziziyah haram lagi. Tuan-tuan bila naik bas apa semua, tanya mutawif ustaz-ustaz kan. Ni tanah haram ke tanah halal? Bukan halal haram yang dosa pahala ni. Halal haram lain. Kita pergi je naik bas, ni masih haram. Ni masih haram. Semua yang tanah haram tu, kalau dulu Arab nak berperang, dia takkan berperang dalam tanah haram. Dia akan keluar daripada tanah haram. Maka bila Nabi pergi Madinah, Nabi pun mendoakan kepada Madinah waktu tu. Nabi kata, wahai Allah, seperti mana Ibrahim mengharamkan Makkah, aku mendoakan juga untuk diharamkan bumi Madinah. Maka Rasulullah pun berdoa supaya Madinah yang waktu tu nama dia Yathrib. Entah yang waktu tu namanya Yathrib. Nabi pun berdoa supaya tanah itu juga menjadi tanah haram. Itu cerita dia. Dua. Yang ketiga, fakta yang ketiga. Dulu nama dia Yathrib. Kemudian Rasulullah ubah ke beberapa nama. Yang paling masyhur Al-Madinah lah. Madinah maksudnya city. Pekan. Kemudian sampai hari ini kalau sebut Madinah kat orang Islam, itulah Madinahnya. Sebab dia dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga namakan Madinah dengan Taibah ataupun Tabah. Nabi juga, Rasulullah sendiri menamakan Madinah dengan Taibah dan Tabah. Boleh tak kita hari ni 2020 ni saja nak sembang sama-sama, kita dah dengar tazkirah ni. Esok nak pergi mana? Esok nak pergi Yathrib. Boleh tak guna kataan tu? Tak boleh. Kata para ulama makruh. Saja-saja nak tunjuk kata dia reti, esok kami pergi Yathrib. Wish, tempat baru ni. Aku baru pergi Taif kemarin, Badar lah. Aku nak pergi Yathrib. Padahal sekali satu trip Madinah. Tak boleh guna nama tu. Itu nama lama yang kata para ulama yukrah, dimakruhkan sebut. Kalau nak sebut esok nak pergi Taibah, boleh. Sebab nama tu Nabi yang sebut. Esok nak pergi Tabah pun boleh. Taibah ataupun Tabah daripada wangi-wangian. Dia daripada at-tib, al-misk, ar-raihah al-jamilah. At-tib.
Itu maklumat yang keempat. Maklumat yang keempat. Yang kelima. Sebab esok nak pergi Madinah ni kan. Saya sebut pasal Madinah lah. Baru kita pergi tu kita ada maklumat. Yang kelima, Madinah ialah bumi hijrah. Kalau kita sebut Mekah bumi hijrah, bukan. Untuk umat Nabi Muhammad, Darul Hijrah adalah Madinah. Negara hijrah. Imam Darul Hijrah, ketua para ulama Darul Hijrah dulu, lepas sahabat apa semua, nama dia Imam Malik. Kalau pergi Baqi', boleh tahu di mana kedudukan kubur Imam Malik tu. Mudah. Dia ada lebih kurang berapa? Yang kita boleh tunjuk ni kubur siapa tu, saya duk kira lebih kurang 30 kot. Ada 30 kubur sahabat dan juga tabi'in yang ada dalam Baqi'. Ni di Madinah tau. Nanti tuan-tuan berjalan, lalu boleh masuk tak Baqi'? Orang perempuan boleh tak? Orang perempuan, minta maaf, orang perempuan tak boleh kan. Sayang sikit kan. Orang lelaki ajak ni Ustaz Ibrahim, Ustaz Firdaus dan Ustaz Ilham ada. Ajak, suruh Ustaz tunjuk kat mana apa nama ni sahabat-sahabat tu. Ni sahabat apa, ni sahabat apa. Yang lain kita tak tahulah, yang betul-betul boleh tunjuk ni, yang kita tengok tu pun ada orang nampak rasa ada ruh tempat tu kan. Yang tu apa nama ni adalah beberapa yang popular. Jadi yang jemaah lelaki-lelaki apa semua Datuk Kamil mana hilang lah. Azim bang kan. Ajak pergi tunjuk ni kubur siapa ni. Banyak seronok kita pergi kan. Kita pergi ke situ ziarah. Dia tak haram tau ziarah ni. Ziarah perkuburan ni bukan haram seperti mana yang diseleweng oleh sebahagian sekumpulan umat Nabi Muhammad di Malaysia pun banyak sampai orang jadi takut nak ziarah. Saya jumpa seorang anak murid saya masih lagi belajar di Madinah. Tahun berapa lah ni? Saya jumpa dia. Dia belajar tahun berapa dah saya jumpa dia. Kemudian lepas asar saya ajak dia pergi ziarah Baqi'. Baqi' ni perkuburan tu lah. Yang ada Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat paling tinggi dalam tu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu paling tinggi duduk dalam tu. Sebab Abu Bakar dalam masjid kan, Sayyidina Umar pun dalam masjid, Sayyidina Uthman di Baqi'. Sayyidina Ali di Iraq kan. Sayyidina Uthman paling tinggi lah ranking duduk dalam Baqi'. Saya ajak dia. Lepas tu dia dia macam dah dia belajar mengaji di Madinah kan, tapi saya pun duk dakwah jugalah, bukan dakwah macam mana ni, pujuk lah kan, tak jangan jadi keras sangat. Haram orang tu, syirik orang ni, bid'ah orang tu kan. Jadi saya ajak dia pergi Baqi'. Bila saya masuk dalam Baqi', saya kata ni kubur siapa? Dia kata tak tahu. Ni kubur siapa tak tahu, ni kubur siapa tak tahu. Saya kata berapa kali dah masuk Baqi'? Dia kata ni kali pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harumu, mereka diharamkan daripada keberkatan menziarahi kubur orang-orang soleh. Yang mana Rasulullah buat benda ni. Sahabat pun ziarah. Imam Ahmad pun ziarah. Imam Syafi'i ziarah kubur orang soleh ni. Bukannya benda bid'ah, benda haram kan. Rupanya dia tak mau masuk tu, dia kata ni kali pertama. Saya kata kat dia, ingat apa dia ziarah kubur ni, apa dia? Dia tak haram. Kesian lah, saya kesian tengok kan. Lepas kita cerita kat dia lah kan. Kita ada 1000 kisah bagaimana ulama' dulu menziarahi kubur orang soleh. 1000 kisah. Boleh cerita 1000 kisah. Termasuk Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam yang tiap-tiap minggu ziarah Baqi'. Rasulullah sendiri tiap-tiap minggu. Jadi tuan-tuan pergi ke Madinah, ada masa 10 minit, 15 minit, masuk lah. Baqi' kan. Sedekah Fatihah, baca kan Fatihah kepada para sahabat, sedekah Fatihah, berdoa kan, bertawassul dan sebagainya. Tak ada nama macam kampung kita. Dia ada pilih nama macam kampung kita. Tak boleh, tak ada. Sebab tu saya sahabat bawa ni ustaz-ustaz. Depa tahu. Insya-Allah dia tak banyak yang tahu tu, yang tahu kedudukan tu kubur ada puluh ribu lah.
semua semacam. Cuma hak sahabat ni dia ada juga lain dia. Hak Imam Malik apa semua ni ada. Dia susun 3. Belah ni 3. Halimatus Sa'diyah situ kan. Tepi dengan tepi Halimatus Sa'diyah betul-betul. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Adalah dia tak ada tanda. Tapi kalau tengok tu kita boleh cam. Abu Sa'id Al-Khudri. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi cucu cicit Nabi dia tak pergi langsung. Tak boleh masuk langsung. Ali Zainul Abidin, hebatlah cucu cicit Nabi tu tak bagi pergi langsung belah tu. Okey, tu yang pertama lah. Tuan-tuan pergilah sedekah Fatihah, berdoa apa semua kan. Bukan berdoa meminta kepada ahli kubur kan. Kita minta kepada Allah SWT kan. Okey, kemudian jadi kalau sebut yang kelima ni di Madinah adalah bumi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan ketika itu seluruh dunia menolak Rasulullah, penduduk Madinah menunggu setiap hari Nabi sampai. Depa tahu Nabi dah mula keluar, hari-hari depa pergi tunggu di satu tempat dekat dengan Masjid Quba. Kat mana? Dekat dengan Masjid Quba, nanti mutawif bawa pergi. Dekat Bustanul Mustadhil. Jalan kaki lah. Saya daripada Masjid Nabawi, saya akan jalan kaki sampai Masjid Quba. Sebab Nabi selalu jalan kaki hari Sabtu. Pergi hari apa? Sabtu petang. Tak dapat lah. Hari tu Allah Ta'ala bagi kat saya. Hari Sabtu tu, pagi tu kami berjalan kaki. Sama lah macam sunnah Rasulullah. Alhamdulillah. Sebab ada hadis, sesiapa yang keluar daripada rumah dia bersuci, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat di Masjid Quba, seolah-olah mengerjakan umrah. Lepas tu pergi sembahyang 5 waktu kat Masjid Quba apa? Jangan duk istimbat hukum macam tu pula. Kan? Di Masjid Nabawi lah lebih afdal. Masjid Nabawi lebih afdal. Waktu kita ziarah tu, nanti ada kan ziarah kan? Ada tak? Ustaz pergi. Waktu ziarah tu, kita akan pergi lah. Itulah Masjid Quba. Okey. Darul Hijrah, tempat hijrah ataupun negara hijrah Rasulullah SAW. Penduduk Madinah tunggu di situ. Tuan-tuan, tiap-tiap hari mereka tunggu sampai tengah hari. Nabi hijrah musim panas. Bila mai tengah hari, semua pakat masuk rumah. Balik rumah masing-masing. Daripada pagi, pakat tunggu Nabi tak sampai kan. Pakat tunggu di situ. Di kawasan dekat-dekat tu lah. Dekat dengan Masjid Quba kan. Dekat dengan Bustanul Mustazil tu. Kemudian, yang seterusnya, yang ke-6. Tuan-tuan, yang ke-6. Madinah ni adalah bumi yang dicintai oleh Rasulullah. Bumi yang disayangi oleh Rasulullah. Kalau kita kata Rasulullah mencintai pedang tak? Tak ada dalil. Tapi kalau kita tanya ulama, Rasulullah mencintai Madinah? Ya, Rasulullah mencintai Madinah. Maksudnya kalau kita cinta Madinah adakah sunnah? Ya. Adalah sunnah kamu mencintai Madinah Al-Munawwarah seperti Rasulullah mencintai Madinah Al-Munawwarah, sebab Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Wahai Allah, jadikanlah kami ni sayang dengan Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Seperti mana kami sayang Mekah ataupun lebih. Jadikan cinta kami kepada Madinah ni lebih daripada kami sayang Mekah pun tak apa. Nak beritahu Rasulullah sangat mencintai Madinah. Mekah pun Nabi sayang, Madinah pun Nabi sayang. Maka saya nak sebut kat sini, siapa yang mai Mekah, dia berasa tak sedap hati dan nak balik cepat, dia ada masalah besar dengan Allah SWT. Ni saya iklan ni. Saya sebut ni tuan-tuan. Siapa mai Mekah, hari ketiga dia resah. Dia tak seronok dengan bumi Mekah. Ketahuilah dia ada masalah besar dengan Allah SWT.
Atau nombor dua, dia pergi Madinah, dia rasa tak seronok. Dia pergi, bukan tak ada tempat tinggal. Hotel ada, makanan pun ada, apa semua ada. Tak biar. Qimah. Benda ni jadi kepada beberapa orang. Jadi kepada beberapa orang, memang ada kisah betul. Dia mai Mekah, hari kedua, ketiga, beli tiket, balik. Dia tak boleh hidup. Subhanallah. Hati-hati ya. Yang ni jarang. 100,000 nak jadi kat seorang pun payahlah. Alhamdulillah lah kita, Allah Ta'ala masih sayang. Jahat terang mana pun main Mekah Madinah, mesti seronok. Jahat terang mana pun saya bawa budak kan, nakal ke macam mana kan. Main Mekah mesti seronok. Main Madinah mesti seronok. Kalau main tak seronok tu, siap lah. Adalah benda kan. Dia duk ajar kira nak balik. Berapa bulan tak balik? Duk berapa bulan nak balik? Kita duk seronok. Esok nak pergi mana? Esok nak solat, esok nak puasa apa esok? Kan? Kami kan duk seronok bincang nak puasa, nak masuk awal Jumaat, nak pergi awal. Dia duk hari dia resah. Resah, hati-hati. Bermaksud Allah tidak menyukai anda. Ni bahaya tau. Allah tak suka. Allah tak suka ni bahaya. Dia kena check balik. Benda apa? Dia dengan harta orang. Dia dengan duit orang. Dia dengan mak ayah dia. Dia dengan isteri dengan anak-anak. Dia dengan dengan suami dia. Kena check balik kan. Tengok. Jadi Mekah bumi yang Nabi sayang. Maka kena timbulkan rasa kasih. Pi duk Madinah rasa seronok, cukup dah. Jadilah tu, kira masuk dah tu. Pi Madinah rasa seronok, okey jadi lah. Bukan seronok tang shawarma dia tau. Bukan seronok tang kurma dia apa semua ni. Ni nama apa kurma ni? Sukari. Dia rutab satu lagi, rutab. Kurma tak tumbuh di Mekah. Kurma daripada dulu, kalau kurma Madinah, kalau sebut kurma Madinah ni macam dengan durian belik pulau ataupun durian raub. Kalau orang Madinah mau mai kurma Mekah, kurma Madinah, orang Mekah tanya kurma mana ni? Kurma Madinah. Uish, sedap lah. Mahal. Dia bukan sejenis tau, dia berpuluh-puluh jenis. Ni sukari kan, dia ada berpuluh-puluh jenis. Saya pernah beli cerita kurma pula dah. Dah sementara duduk sini kan, saya pernah beli sekali. Saya tak ingat ada semua orang beli kan. Beli sekali dengan tangkai tu. Saya rasa rutab pun ada 2-3 jenis rutab. Beli sekali dengan tangkai, segang. Balik, mereka beli qistah. Qistah ni duduk dalam tin, dia susu. Semua produk daripada susu. Dia ada laban, ada halib, ada qistah, ada jubnah, ada berbelah-belah jenis. Muntajat al-halib kan, produk-produk yang terhasil daripada susu ni banyak. Ada satu tu nama qistah. Qistah ni kita beli tu. Ni bukan sunah-sunah apa, tak ada sunah apa ni. Cerita kod lah nak try kan. Rutak kan. Ya, saya pun cicah macam sekali orang ajak makan. Makan tak jadi balik. Habis. Hari-hari duk pulun hotel tu kan. Kerja beli qistah tu nak. Kan, sekali ngadap 15 biji, 14 biji. Waktu tu kencing manis tak teruk lagi. Kan? Waktu tu tak ada geng lagi. Lah tak boleh dah nak pulun. Biji boleh lah. Okey. Tuan-tuan sekalian. Tu rutab kot tak silap saya. Sedap, subhanallah. Makanan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh kot. Kelebihan Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid An-Nabawi. Jadi kalau hari itu kita sebut semayang di Masjid Haram Mekah ni, satu solat, satu rakaat 100,000. Subhanallah. Satu rakaat 100,000. Allahu Akbar. Kalau Madinah dia kurang sikit, satu rakaat 1,000. Kurang pun dia nombor 2. Walaupun kurang dia nombor 2. Nak banding seluruh alam. Nak banding seluruh alam. Tuan-tuan semayang duha 8 rakaat, 8,000. 8,000 rakaat. Nak cari mana tuan? Nak cari mana? Maka berdoa lah kepada Allah Ta'ala supaya sihat,
Satu, yang kedua, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita untuk suka buat ibadat. Bagi hidayah untuk suka buat ibadat. Jadi di Madinah Munawwarah tu ada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masjid Nabi yang mana yang asal? Masjid Nabi yang mana yang asal? Saya tak bawa tuan-tuan. Nanti minta ustaz-ustaz tunjuk. Masjid Nabi, Raudhah tu memanglah asal. Tapi adakah Raudhah hak kecil tu saja yang asal? Tak. Tuan-tuan pergi muzium tak nanti di Madinah? Ada tak dalam skedul muzium? Ustaz pandai-pandai tambah lah ustaz ni. Esok yang nak susah kat kami. Okey. Ada satu muzium di Madinah, jalan kaki ya, dalam 20 minit. 20 minit lah, saya memang suka jalan kaki. Saya suka jalan kaki. 20 minit. Muzium apa tepi tu? 2 tingkat je. Di situ ada beberapa alat perang sahabat. Duit-duit lama yang digunakan, apa semua dulu. Sehingga kan ada duit zaman Rasulullah. Kita boleh tengok. Oh, kita seronok. Oh, duit ni guna. Pergi muzium tu. setengah jam habis lah. Peronda muzium tu 2 tingkat kecil je. Kecil je, dia hujung ke hujung, sini ke sini je ni. Hujung tu sampai ke hujung. Tak besar mana. Muzium tu tak luas mana. Tuan-tuan pergi. Di situ juga ada busur Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ada lebih kurang 16 busur. Dia adalah sniper Rasulullah. Sa'ad ibn Abi Waqqas, sniper Rasulullah. Kalau perang, dia akan duduk di tepi Nabi. Dia yang akan panah orang. Tepat lah. Dia panah tepat. Dia Sa'ad ni kalau dia panah 100 kena. Bukan 97. Kita 100, 31. Silap 12 kan. Dia 100. Busur dia. Bila saya masuk muzium tu, busur tu busur ori. 1400 tahun punya. Bukan replika. Ni baru ori punya. Kita di Malaysia replika tu dia pergi buat di Kelang. Dia pergi tekan di Kelang tu dia replika tapak kaki Nabi. Kita pun pergi. Hang ambil tang mana tapak kaki Rasulullah? Nabi pijak tang mana? Kan kita duk ingat balik jalan sirah kan dalam hadis tapak kaki Nabi. Jadi benda tu tak sahih. Banyak tak sahih. Macam ni betul-betul busur yang digunakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya kaca dia tebal ni. Dia punya nak jaga busur tu 1400 tahun dah. Kaca dia tebal tu. Tapi nampaklah busur tu kan. Saya berdiri tepi busur tu tinggi lagi. Saya kata dia besar mana? Kan dia tuan-tuan tak lihat, janganlah bayang sampai ceiling tu, tak ada, biasa aja. Rasulullah pun tak sampai 3 meter. Tapi bila tengok busur depa, lepas tu bila tengok pedang tu tuan-tuan kena guna akal lah. Bila tengok pedang jangan duk tengok saja. Oh, pedang buruk tu. Tengok pedang lain pula. Dia kena tengok guna akal, tengok renung panjang mana, kita tengok balik. Panjang ni, kan? Pedang mereka pun tinggi, kadang tinggi saya. Saya kata, ini, kalau pedang ni, kalau saya hidup zaman tu, saya nak pegang macam mana tak tahu. Kan, pakai tolong heret boleh. Tolong heret. Nak tolong hayun tak hayun lah. Tinggi. Bila tengok busur panah Sa'ad bin Abi Waqqas tu, macam mana busur panah dia? Tu satu, muzium tuan-tuan kena pergi. Yang kedua, tuan-tuan pergilah mana-mana muzium yang ada. Yang ni dia buat replika betul. Dia buat replika perang Khandaq. Dia buat replika perang apa. Jadi bila tuan-tuan tengok replika tu, dia susun tang mana parit gergasi, tang mana pasukan Islam. Kenapa nama Masjid 7? Sebab ada 7 kem Islam. Kalau pergi Masjid 7 tu nanti, mutawif kena tunjuk lah. Kem tu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan raya tu lah. Yang tu lah parit gergasi tu. Lebar dia berapa, dalam dia berapa, panjang dia berapa, banyak parit mereka yang korek guna cangkui apa semua ni. Mi'wal kan. Tuan-tuan pergi muzium tu, tuan-tuan akan nampak banyak benda. Dia tunjuk bentuk rumah Nabi. Dia buatlah bentuk rumah Nabi macam ni. Kita pun tengok bentuk rumah Nabi, kita pun tengok ada berapa bilik. Oh, bilik apa? Sebilik itu lah. Dia tak kan, macam mana apa semua. Saya ni pergi Maratah ni, saya nak cerita Masjid Nabawi tadi ni. Pergi Nabawi, tu nasib baik tak jadi mutawif kan.
Kalau jadi mutawif, tuan-tuan duduk setempat sejam setengah kan. Duduk tentu tak pergi mana. Duduk. Okey. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, tang mana masjid asal dia, pi sampai ke Raudhah tu, memang tak boleh masuk lah. Raudhah kan. 4 segi kan. Ada mimbar apa semua. Masjid Nabawi yang asal ni, inilah 4 segi, inilah saya buat 4 segi. Okey, ni Raudhah. Ni saya buat ni semua tengok ah. Ni Raudhah. Bukan hak ni saja Masjid Nabawi yang asal. Masjid Nabawi yang asal tu daripada sini, dia ada sini. 4 segi ni. Macam mana nak tahu 4 segi ni ustaz? Tang mana 4 segi ni? Nak tahu 4 segi ni, kalau tang ni Raudhah, tuan-tuan kan kita boleh mai sampai sini semayang kan? Tapi tak boleh nak masuk kan dalam ni kan? Sebab Raudhah. Tuan-tuan boleh mai sampai pintu belakang utama Masjid Nabawi ni panjang ni. Dekat tiang-tiang ni tuan-tuan tengok atas sekali, dia ada khot lama, khot tua lama, buruk lah khot tu, tak cantik. Dia tulis hadza masjidun nabi. Pasal ustaz? Hadza khot lama lah, masjidun nabi. Khot lama, khot tak elok tu. Setiap tiang itu adalah penjuru masjid lama dulu. No? Tapi yang utama, yang menariknya tu Raudhah tu yang inilah, yang memang buqatul jannah tu, tanah syurga tu Raudhah lah. Kalau nak berkat, tuan-tuan jejak kaki semayang seronok tentu. Raudhah nak mayang 5 waktu sehari tu, lebih pada wali dah tu. Kan? Balik-balik cerita, saya alhamdulillah lah dan lah 5 waktu sehari. Kita pun tengok dia cerita kan. Atas bawah. Tengok cerita. Tengok. Hang ni nak muhung pun kan. Agak dah lah kedai utama api. Rupanya tak, Raudhah pun tak tahu. Tengok tiang. Dia kata kapet hijau, orang kata Raudhah. Lah ni kapet hijau sampai belakang. Dulu kapet hijau tu Raudhah. Dulu zaman kami dulu kapet hijau Raudhah. Lagi tak jumpa kapet hijau tu. Tolak orang sampai. Dapat kapet hijau, keluar pada kapet merah tu. Lega. Raudhah. Lah sampai belakang. Dia duduk mayang belakang tu. Dia kata sehari 5 waktu boleh Raudhah. Kemas tu. Tu sebab imam Masjid Nabawi pun tak dapat 5 waktu. Sebab dia ada jadual mayang. Kan? Jadi tajuk tadi ni, kalau tuan-tuan tak dapat Raudhah pun, dapat hak masjid asal tu. Yang tu dia dapat. InsyaAllah. Tapi kena pergi awal. Sebab saudara-saudara Islam kita di bumi lain ni, bangsa-bangsa lain lah, terutamanya geng-geng Pakistan lah. No? Mereka kalau duduk subuh, hari Khamis sampai buka puasa duduk tempat tu. Kita mai hari Khamis kan. Sampai maghrib dia duduk tempat tu. Dia bukan dalam Raudhah, luar ni lah masjid asal tu lah. Dia tak mangkit, kita pun tak tahulah dia mana dia duduk kan. Dia duduk tang tu lah, buat kurma sikit, dia dahaga, dia pergi ambil ayak. Hak ni orang Melayu pakai tak boleh buat lah. Kan, sekali ingat pengkuliah. Nak duduk sampai ke ni, subhanallah, ajib lah ibadat depa, ajib. Jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kalau boleh pergi iktikaf baca Quran tang tu, itu seronok. Kan? Kawasan tu. Kawasan yang asal tu. Kemudian selesai. Suruh ustaz tunjuk nanti. Kemudian yang seterusnya, habis lagi 2 minit. Madinah juga adalah bumi yang nanti yang tak boleh dimasuki oleh Dajjal. 2 aja tak boleh masuk Dajjal. Yang Dajjal tak boleh masuk 2 sahaja. Makkah, tanah haram Makkah. Haram Makkah ni sampai mana-mana. Dan haram Madinah. Haram Madinah akan ada para malaikat. Berkawal. Waktu Dajjal isytihar, dia Tuhan. Hari pertama Dajjal isytihar dia Tuhan di Iran tu. Maka malaikat terus berkawal di bumi Mekah dan Madinah, keliling. Maka Dajjal waktu tu dia nak masuk tak boleh. Dia tak boleh masuk. Itu kelebihan bumi Madinah. Dan siapa yang meninggal dalam bumi Madinah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW.
Gamak tak nak berdoa mati di Madinah, gamak tak agak. Duit banyak tu, ya ke? Kan? 100,000 lebih tu. Nakkan nak doa kita meninggal Madinah. Gamak tak nak doa. Saya pernah jumpa orang kan. Yang tu doa dia. Tiap-tiap kali mai nak meninggal ni. Meninggal sungguh ni, doa nak meninggal sungguh. Subhanallah. Meninggal ni bukan boleh susun, hang kaya atau mana pun kan. Ada 12 juta kan. Boleh tak nak bayar? Nak meninggal dalam raudhah. Ada orang Malaysia meninggal dalam raudhah dulu. Tuan bila? Tahun lepas kah? Hak meninggal dalam raudhah tu, hak viral tu. Meninggal dalam raudhah kah? Depan maqam. Depan maqam tu. Depan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal depan Rasulullah. Rasulullah hidup. Bukan mati kan? Nabi hidup. Dia meninggal depan tu, Nabi sambut lah. Masya Allah. Ke bumi di? Baqi'. Dia mati ni tak disusun. Mati ni Tuhan pilih. Allah Ta'ala pilih. Jadi kita nak berdoa pun tak gamak. Sekali dengan saya. Berdoa mati Mekah kot Tuhan. Boleh meninggal Mekah tak ya Allah. Tak berapa nak berani. Kan? Siapa yang berani minta? Sungguh-sungguh maksudnya tu. Dia berani minta kan. Ada kita jumpa berani minta. Dapatlah manfaat tu insya-Allah, kelebihan tu. Bumi yang tak boleh dimasuki oleh Dajjal dan bumi yang siapa meninggal dalam tu diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara manusia pertama yang awal bangkit lepas tiup sangkakala kedua adalah penduduk Baqi'. Mereka bangkit awal lah, antara yang bangun awal selepas sangkakala yang kedua. Jadi saya rasa takat tu dulu. InsyaAllah kuliah ringkas kita buat tahlil. Tahlil.